主内弟兄姐妹们平安。 Shalom jemaat sekalian. 好，请我们先一起低头祷告。 Mari kita berdoa bersama. 恩主，我们再一次来到你的面前， Tuhan yang murah hati, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. 谢谢你是给我们这么好的机会，我们可以一起来赞美，而且我们可以听你的话。 Terima kasih di kesempatannya demikian indah sehingga kami bisa memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. 恳求你的灵来帮助你两位仆人，无论是传讲信息或者翻译的， Mohon roh-Mu menolong kedua hamba-Mu baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang menerjemahkannya. 好让他们两位可以同感一灵，把你的真理传开。 Supaya mereka digerakkan oleh satu roh memberitakan kebenaran-Mu. 求你是传开我们的心，来领受你的话。 Mohon Tuhan juga membuka pintu hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. 祷告奉主耶稣基督的圣名求， Demi Kristus Yesus kami panjatkan doa ini. 阿门。 Amin. 好，请我们翻开一段经文今天我们要看两处的经文。第一处的经文是希伯来书第4章12、13节。 Kita akan melihat dua bagian Alkitab. Yang pertama adalah di kitab Ibrani pasal 4 ayat 12-13. 希伯来书第4章12、13节。 Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. 上帝的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入剖开，连心中的思念和主意都能辨明，并且被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在他与我们有关系的主眼前都是赤露敞开的。 Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. 好，第二处的经文是雅各书第1章，我们要从第22节念起好了。 Kemudian Yakobus pasal 1 ayat 22. 22到24节。 Ayat 22 sampai 24. 只是你们要醒道，不要单单听道，自己欺哄自己，因为听道而不醒道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何，唯有详细查看那全被使人自由之律法的，并且时常如此这样的人，既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。 Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. 好，我们读经到此为止，凡听神的话便施行出来，这人便为有福。 Pembacaan Alkitab sampai di sini, berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang melakukannya. 阿古斯丁可以说是初期教会最特殊的一位教父。 Agustin boleh dikatakan merupakan bapak gereja di awal gereja mula-mula. 所有的信主的人，无论是基督教徒或者天主教徒，都公认这个阿古斯丁是他们的教父。 Baik orang Kristen maupun orang Katolik semuanya mengakui bahwa Agustinus adalah bapak. 不过他年轻的时候，这个阿古斯丁过一个远离上帝的生活、放纵情欲的那种生活。 Tapi ketika
ketika dia muda, Agustinus itu hidupnya tuh sembrono, menjauhkan diri daripada Tuhan. 他也曾经跟一个女孩子还年轻，跟她同居，不过没有结婚。 Dia tuh pernah hidup bersama dengan seorang wanita dan tidak menikah. 那么他的母亲名叫莫妮卡，是一位很虔诚的一个女士。 Ibunya Monica tuh seorang ibu yang saleh. 她常常为这个奥古斯丁祷告。 Dia sering berdoa untuk Agustin. 所以有一次，这个奥古斯丁他自己一个人，他在一个好像公园里面。 Suatu kali Agustinus tuh di sebuah taman. 那么他那时候心里他非常的好像很忧闷、很着急，可能那个时候他母亲为他祷告。 Hatinya tuh sangat gelisah, tidak tenteram. Mungkin saat itu ibunya sedang berdoa baginya. 所以奥古斯丁后来他好像听一个声音，很大声的在那边喊叫说：“你要拿那本书，你要读那本书。” Dia tuh seolah mendengarkan suatu suara yang keras berkata kepadanya, ambillah buku itu. 所以他想到这个什么书啊？ Dia berpikir ini buku apa? 后来他想到就是他母亲莫妮卡常常读的那本书，就是圣经。 Kemudian dia ingat buku yang sering dibaca oleh ibunya yaitu Alkitab. 所以奥古斯丁后来他就快到里面，他拿圣经，刚好他有一本， Kemudian dia tuh kembali ke dalam dan membawa sebuah Alkitab. 刚好他打开那本圣经，就读到罗马书第13章13、14节。 Kemudian dia membuka Alkitab dan membaca kitab Roma pasal 13 ayat 13. 那段经文很清楚，就是说你要远离你那个放荡的生活， Harus menjauhkan diri dari hidupmu yang tidak 你要回 benar. 到上帝的面前。 Harus kembali kepada Tuhan. 所以那节经文，打动了他的心。 Ayat itu menggerakkan hatinya. 所以自从那时候，他真正的生活转变了。 Kemudian hidupnya berubah sejak saat itu. 后来我们知道，奥古斯丁他成为一个初期教会其中一个最伟大的教父。 Kemudian kita tahu akhirnya Agustinus menjadi tokoh agama atau bapak. 这个奥古斯丁他的悔改的过程当中，证明刚才我们所读的经文，神的话是活泼的。 Perubahan hidupnya itu menyatakan bahwa firman Tuhan itu hidup. 刚才我们看在希伯来书第4章12、13节， Tadi kita melihat di Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. 所以神的话是活泼的，是什么意思呢？ Firman Allah itu hidup tuh apa artinya? 我们看这个神的话，我们看圣经，它不是一种死板的字句而已， Kita melihat bahwa Alkitab itu bukan huruf-huruf saja yang mati. 但是它是真正的是活泼的，它好像有活力的对我们每个人说话。 Dia tuh hidup seperti berkata-kata kepada kita. 雅各书第1章，刚才我们所念的，这里告诉我们说，你要行道，不要单单听道。 Tadi di kitab Yakobus kita membaca, kita harus menjadi pelaku firman, jangan hanya mendengar saja. 因为听道没有行道的人，好像一个人他对着镜子， Kalau hanya mendengar tetapi tidak melakukannya seperti orang yang sedang melihat mukanya di cermin. 他看了他的面目以后，他离开就忘记了。 Setelah melihat mukanya dia meninggalkannya kemudian lupa rupanya seperti apa. 我记得我母亲还在的时候， Saya ingat ketika ibu saya masih hidup, 我母亲现在已经过世了，大概有3年的时间。 ibu saya meninggal kira-kira ada 3 tahunan. 那么她从泗水搬到万隆，跟我们住在一起。 Dia tuh pindah dari Surabaya ke Bandung dan tinggal bersama kami. 跟我们住在一起有将近大概18、19年的时间。 Kira-kira tinggal bersama 18 sampai 19 tahun. 那么他到了87、88岁的时候，开始好像老化了， Ketika usianya 87, 88 tahun dia tuh mulai menua. 很多事情他就忘记了。 Banyak melupakan banyak hal. 有时候我在万隆有2个哥哥嘛，有时候我哥哥来，他连他们的孩子他也认不得了。 Kedua kakak saya tinggal di Bandung, kalau mereka datang dia tuh tidak mengenal anak sendiri pun. 那么讲话，这个我们说牛头不对马嘴， Kalau berbicara tuh tidak klop. 但是我哥哥们，他们还是常常来看我母亲。 Tapi kakak-kakak saya masih sering menengok ibu saya.
可能如果不是每个礼拜都有2个礼拜一次。 Kalau bukan setiap minggu ya paling sedikit 2 minggu sekali. 每一次他们来的时候，一定拿着椅子，就在我母亲的前面。 Kalau mereka datang, mereka mengambil kursi, duduk di depan ibu saya. 可能我母亲说什么，说那个什么不三不四的东南西北的，他们好像在那边假装在那边点点头，好像听我母亲说什么。 Ibu saya itu berbicaranya ngaler ngidul, kakak saya itu seperti sedang mendengarkannya. 但是他们真的有听吗？ Apakah mereka sungguh-sungguh 他们 mendengarkannya? 真的听进去吗？ Apakah masuk ke hati mereka? 可能没有，对不对？ Mungkin tidak. 只不过他们面目，他们看着我母亲，但是思想可能想到别的东西、别的事情。 Mukanya sedang melihat ibu saya, mungkin pikirannya sedang melantur. 所以我们有时候我们听神的话，或者我们来到教会，我们听一个神的仆人讲道的时候， Ketika kita datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan khotbah, 不知不觉我们常常好像刚才我哥哥那个听我母亲讲话，对不对？好像在那边点点头，对不对？不过不清楚到底你真的听，或者在那边可能打瞌睡，对不 mungkin 起。 seperti kakak saya di hadapan ibu saya, nggak mengangguk-angguk atau tidak tahu sedang mendengar atau sedang mengantuk. 不过这里神的话提醒我们，你要不但听到，要行道， Firman Tuhan mengatakan, bukan saja kita mendengarkan, tetapi kita juga harus melakukan, 把神的话把它活出去。 menghidupkan firman Tuhan. 好，那么第二点，这里不但说那个神的话是活泼的，也是有功效的。 Tadi dikatakan firman Allah itu bukan saja hidup, tetapi juga kuat, berkuasa, 我们中文是翻译有功效的， bermanfaat. 中文翻译有功效的。 Bermanfaat. 对，不过它的英文就是说有能力 ，powerful， berkuasa. 所以不是那种有功效的，也可能意思可以相同的。不过英文是强调它有能力的。 Kalau bahasa Inggris itu menekankan firman Allah itu berkuasa. 意思是什么呢？能够改变一个人生命的这个有能力的神的话。 Yaitu dapat mengubah hidup seseorang. 所以这个以赛亚书第55章11节那里也告诉我们说，神的话它不会突然返回的。 Yesaya pasal 55 ayat 11 mengatakan, firman Allah itu sudah keluar tidak akan kembali lagi. 换句话说，他有能力来改变一个人的生活。 Artinya dia mempunyai kuasa untuk mengubah seseorang. 弟兄姐妹们，我们中国人常常说这个江山易改，本性难移。 Orang Tionghoa sering mengatakan kalau gunung bisa mudah berubah, tetapi sifat manusia tidak. 但是我们相信，这个神的话有能力来改变一个人的本性，来改变一个人的生活。 Tapi kita yakin firman Tuhan itu mempunyai kuasa untuk mengubah karakter seseorang dan kehidupan seseorang. 前一阵子，我有请一位我的朋友，在雅加达的一个朋友来到万隆。 Beberapa 2 hari yang lalu saya itu bertemu 前一 dengan 阵子， Oh 一段时间。 beberapa waktu yang lalu saya itu bertemu dengan teman saya yang dari Jakarta, dia datang ke Bandung. 那么我知道这个弟兄，他是一个做出口进口比较大的一个商人。 Saya tahu dia tuh seorang eksportir, impor ekspor. 不过他也曾经跟我分享过他的见证。 Dia pernah bersaksi, sharing, menyaksikan. 所以刚好到万隆的时候，我就请他在北区在苏大密那里分享他的见证。 Kemudian saya tuh mengundang dia tuh bersaksi di Sutami. 所以他是一个教会这个长老， Dia tuh seorang penatua di gereja, 很积极的来参与圣工。 sangat aktif untuk pelayanan. 他的11奉献也是每个月一定会按照时间，他就奉献一个他的11奉献。 Setiap bulan perpuluhannya pasti dipersembahkan. 人人都看他是一个非常可以说理想的基督徒， Semua orang melihat dia tuh seorang Kristen yang idealis. 但是很多人不知道那种只有他的外表而已，但是他里面的生活，他在家庭，他太太、孩子们都知道，如果他在家里的生活是怎样的一种生活。 Tapi
Tapi kehidupan sesungguhnya tuh terhadap anak, terhadap istri itu beda. 所以他在那边他有分享他的见证。 Di sana dia bersaksi. 他说，虽然他以前好像很积极的来侍奉主， Dahulu dia tuh sepertinya aktif melayani Tuhan, 好像是侍奉主，其实是只不过是侍奉他自己。 sepertinya melayani Tuhan, sebetulnya melayani diri sendiri. 不过在家里，他太太、孩子们都知道，在家里好像一个独裁主一样， Tapi di rumahnya anak dan istrinya tahu dia tuh seperti seorang diktator. 讲话很粗，对太太、对孩子们一点点可能动手，一点点可能动脚。 Berbicaranya kasar dan juga sebentar-sebentar tuh mengacungkan tangannya. 所以他家人都知道，他只不过是一个假冒伪善的人。 Orang anggota keluarganya tahu dia tuh seorang hipokrit, 不过 munafik. 后来有一天，他读了一段经文，就雅各书刚才说：“你不要单单听到，要行道。” Kemudian dia membaca Yakobus, jangan saja menjadi pendengar firman, tetapi harus menjadi pelaku firman. 那时候他好像真的好像受心里的一种责备， Dia tuh seperti ditegor hatinya. 那么他就答应他的太太。那时候他太太也在场，他分享见证的时候， Ketika dia bersaksi, istrinya pun ada di sana. 所以他答应他太太说，他真的一定要生活要改变。 Dia berjanji kepada istrinya bahwa dia tuh kehidupannya akan berubah. 弟兄姐妹们，这个神的话能够改变一个人的生活。 Firman Tuhan dapat mengubah kehidupan seseorang. 我刚才说这个弟兄啊，他是在雅加达的一个教会的一个弟兄了， Yang saya mengatakan tadi yang bersaksi itu di Jakarta, 不是恩典堂的弟兄了。 bukan jemaat GKI Anugerah. 恩典堂的弟兄那个先生都是好好的先生啊，对不对？ Suami-suami di sini semuanya baik, 对他们的太太都是很温柔的这个先生，对不对？ semuanya lemah lembut terhadap istrinya. 是吗？ Bukankah demikian? 是吗？啊，是啊。哦，你的先生是这样子。哎呀，你很有福气啊，感谢主啊！ Saudara berbahagia punya suami yang demikian lemah 弟兄 lembut. 姐妹们，神的话是有能力，是有功效的， Firman Allah itu berkuasa, kuat, 改变一个人的生活。 bisa mengubah kehidupan seseorang. 那么第三点，这个不是在刚才希伯来书第4章，但是在诗篇119篇105节。 Di Mazmur 119 pasal 105. 那里我很喜欢，刚才我们是唱这首诗歌 Yang tadi 你的 kita 话是 nyanyikan. 我们脚前的灯，是我们路上的光。 Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 换句话说，神的话就是我们生活的指导。 Dia merupakan petunjuk dari kehidupan kita. 正如刚才在提摩太后书第3章16节那里， Seperti yang dikatakan 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 神的话是我们脚前的灯，是我们路上的光。 Oh, firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 我记得最后一次我带队到以色列是2023年底， Saya ingat saya memimpin rombongan ke Israel adalah pada tahun 2023 akhir. 这里好像有几位同工、几位弟兄姐妹们有跟着我那时候去 Di 以色 sini 列。 ada beberapa saudara-saudari yang ikut. 刚开始我们本来选择那个年底，为什么呢？是要看在以色列的那个圣诞节的气氛。 Memilih akhir tahun adalah mau mengetahui suasana Natal di Israel. 不过后来那个发生了这个打仗嘛，对不对？那么所有好像庆祝的那个节目他们就取消了。 Karena ada peperangan, akhirnya perayaan semuanya dihapuskan. 不过也好，因为到以色列的人数很少，所以我们就很自由的到很多地方。比讲我们需要花时间排队，那么这个是我们不需要浪费时间。 Ada baiknya karena yang pergi ke sana sedikit, jadi kemana-mana tidak perlu menunggu, mengantri. 不过我要跟你们讲的就是，后来从以色列我们出来，我们到埃及上这个西乃山。 Kemudian keluar dari Israel, kami naik ke Gunung Sinai di Mesir. 那么以前几次我带队的时候，我们上西乃山一定是半夜，大概12点或者1点钟的那个半更3夜。 Dulu kalau pergi ke Gunung Sinai biasanya tengah malam jam 12 atau jam 1.
不过现在很多人他们改时间，所以上山的时候是中午，然后下午已经下山了。Sekarang diganti waktunya jadi siang hari perginya, sore turun. 所以我们大概下午大概4点半开始下山了。Kemudian pada jam 4.30 sore itu mulai turun gunung. 不过那时候可能很多弟兄姐妹们也是没有觉悟到，这个是冬天。Mungkin banyak pesertanya tidak sadar bahwa itu adalah musim dingin. 所以冬天我们下午4点半下山，大概5点多1点开始就比较黑暗了。Kira-kira jam 5 itu sudah mulai gelap. 那么到了大概5点半多快6点钟已经完全黑暗了。Ketika jam 5:30 jam 6 gelap total. 完全黑暗，什么都看不见。 Tidak bisa melihat apa-apa. 你走路大概你前面1米都看不见。 1 meter pun tidak kelihatan kalau kita berjalan kaki. 还好这个导游已经告诉我们说，你们等下要预备这个手电筒。Guide-nya itu untuk memberitahukan kepada kami harus menyediakan senter. 因为有可能我们下山的时候就已经黑暗了，我们很需要那个手电筒。 Karena ada kemungkinan ketika turun gunung gelap membutuhkan senter. 所以那时候我们才真的可以体会到这个手电筒的这个重要性。在你那个完全黑暗的时候，真的你很需要这个灯来光照你前面的道路。 Ketika saat itu sungguh kami merasakan terang itu sungguh dibutuhkan untuk menerangi. 那时候有一位弟兄在这里讲现他下山的时候他滑倒了。 Ada seseorang itu ketika turun gunung itu keseleo. 还好他只不过是一些外伤而已，那么就稍微补一点药就可以就医好了。 Hanya luka luar, memakai obat saja sudah nggak apa-apa. 所以弟兄姐妹们，这个神的话是我们生活的指导， Firman Allah itu menjadi petunjuk untuk hidup kita. 好像我们脚前的灯。 Seperti pelita di depan kaki kita. 感谢主自从我奉献在马浪圣道神学院的时候，我记得那个头1年的时候，我曾经读过一篇文章。 Setelah saya mempersembahkan diri di saat di tahun pertama saya itu membaca sebuah artikel. 那篇文章是一位中国的布道家，他是写的。这位布道家名叫英文是 Leland Wang， 中文是王在。 Artikel itu ditulis oleh Wang Cai. 他有来过印尼。 Dia pernah datang ke Indonesia. 那么他这个王在Leland Wang他跟一个外国宣教士名叫 Jeffrey， 就是他们创办了在西江的那个 Jeffrey 神学院。 Dia dengan orang asing itu orang Barat yang bernama Jeffrey mendirikan STT di Makassar yang namanya Jeffrey. 不过这个王在那里很有趣，他有提到有关他跟神的话，他怎样这个读神的话。 Artikelnya tuh dia menyinggung tentang bagaimana dia tuh membaca firman Tuhan. 他说他有一个宗旨一个口号，他说 No breakfast, no Bible, no breakfast， 没有圣经，没有早餐。 Dia mempunyai satu moto, kalau tidak ada Alkitab tidak ada sarapan. No Bible, no breakfast， 没有圣经，没有早餐。 Tidak ada Alkitab, tidak ada sarapan. 换句话说，他的意思，如果我还没读圣经之前，我不吃早餐。 Artinya sebelum membaca Alkitab dia tidak akan sarapan. 所以他这句话成为自从那天我的宗旨也是 No Bible, no breakfast。那个已经45年前，到现在每天几乎每天可以说每天都我没有缺少过先读圣经才是吃早餐。 Moto itu juga menjadi moto saya selama 45 tahun saya itu tidak sarapan sebelum membaca Alkitab. 所以常常有时候有一些事情比较有困难，一些挑战，那我不知道如何来做一个决定。那么常常你神的话它会好像出现在我脑袋里，然后我很清楚知道我要做这样的决定。 Kalau ada kesulitan, ada tantangan, saya itu tidak tahu bagaimana. Akhirnya firman Tuhan itu yang memberitahukan kepada saya itu bisa mengambil keputusan. 所以弟兄姐妹们，我劝你们，也是这个成为你们生活的宗旨。No Bible, no breakfast， 不是 no coffee,
no breakfast， 很多人就没有喝咖啡哦，没有吃早餐先喝咖啡。 Saya menasihat saudara supaya moto ini juga menjadi kehidupan saudara, jangan tidak ada kopi, tidak ada sarapan, jangan begitu. 有谁早上有一种习惯先喝咖啡？哪一个？ Siapa 举手 yang mempunyai 有吗？ kebiasaan kalau breakfast itu selalu harus minum 哎 kopi? 呀，有，还有，有，你现在早上不要先喝咖啡好吗？ Sekarang jangan 先 minum kopi 读圣 dulu, 经好不好？ membaca Alkitab dahulu. 所以你的宗旨应该不是 No Bible No Breakfast，No Bible No Coffee， 好吗？ Tidak ada Alkitab, tidak ada kopi. 可以吗？可以。弟兄姐妹们， Yang saudara 第4 sekalian, 点，那么 yang 最后 keempat, 一点，我要跟你们 yang terakhir 分享的这个关于神的话，神的话是神的话是像两刃的剑。 firman Allah itu seperti pedang bermata dua. 这里刚才希伯来书第4章12节，我没有详细的说，但是他那里的重点就是神的话好像能够渗透我们最深处的心里， Firman Tuhan itu bisa menusuk ke isi hati kita. 所以一些隐藏的事，一些我们很难改变的那种生活，但是它能够渗透我们最深处的心里。 Semua hal yang tersembunyi bisa firman Tuhan itu bisa masuk 以至于我们能够醒悟过来。 padanya, sehingga kita bisa menjadi sadar. 那么神的话也除了渗透我们心里，它也能够好像有一种防卫我们生活的那种用处。 Firman Tuhan bukan saja menusuk ke dalam hati kita, tetapi dia juga bisa melindungi kita. 你记得主耶稣在马太福音第4章，他被试探，在旷野被试探的时候，他每一次有3次，他都是用神的话来抵挡这个魔鬼的试探，对不对？ Ketika Tuhan Yesus dicobai, dia itu dengan firman Tuhan untuk melawan iblis. 所以这个神的话好像有那种能力来保护我们不受这个魔鬼的试探。 Jadi firman Tuhan itu mempunyai kuasa untuk melindungi kita supaya jangan dicobai oleh iblis. 以色列人有一种习惯，他们常常把这个东西叫做 Mesusa， 这个是里面是神的话，把它挂在他们的门框外。 Orang Israel itu mempunyai kebiasaan, dia tuh menggantungkan mesusa di kusen pintunya. Mesusa itu di dalamnya ada firman Tuhan. 这个 Mesusa 里面都是神的话，主要这是在申命记第4章第6节到第8节。 Isinya tuh firman Tuhan, yang terutama adalah di Ulangan pasal. 你要尽心尽意尽力爱你的主你的上帝。 Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala kekuatanmu, dan dengan 那么 segenap 以色列人、犹太人，他们把这个 Mesusa 挂在他们的门框外，是为了什么呢？ Orang Israel menggantungkan mesusa di depan kusen pintunya itu untuk apa? 不像可能一些能够迷信的人，对不对？我们有一些能够迷信的人，我们中国人也会这样做，把那个好像符咒、吉玛的挂在他们的门外，对不对？ Bukan seperti yang tahayu orang Tionghoa tuh ada yang sering memasang jimat di depan pintunya. 但是犹太人他主要的就是他们要一种见证，这个家庭就是以神的话活着的一个家庭。 Orang Israel tuh mau menyaksikan bahwa keluarga itu adalah berdasarkan firman Tuhan hidupnya. 他们也是好像一种提醒他们，每一次他们进去他们的房子，他们知道有这个美术上有神的话来指导，成为他们生活的准则。 Itu pun mengingatkan mereka setiap kali mau masuk ke rumah tahu ada firman Tuhan yang menjadi pedoman hidupnya. 所以弟兄姐妹们，这样子他们天天过他们的生活，把主的话就是他们是旧约，当做他们每天日常的生活指导。 Sehingga firman Tuhan itu terutama di perjanjian lama menjadi pedoman kehidupan mereka sehari-harinya. 弟兄姐妹们，我们的生活如何呢？ Bagaimana dengan kehidupan kita? 我们已经成为基督徒多年了， Kita sudah berapa tahun menjadi orang Kristen? 我们是否真的把神的话天天把它滚瓜烂熟，把它活下去，成为一种生活的见证？ Apakah kita tuh sudah hafal dengan firman Tuhan dan setiap hari menghidupkannya menjadi kesaksian yang hidup? 我在美国
有我的一位教授，是美国很有名的一位神学家。Di Amerika saya itu mempunyai seorang dosen yang merupakan teolog yang sangat terkenal di Amerika. 他名叫 D.A. Carson， 可以说是美国最有名的一位神学家。 Boleh dikatakan dia tuh teolog yang paling terkenal di Amerika, namanya Carlson. 他写了大概有40多本的书籍， Dia kira-kira menulis 40 buah kitab. 但是他见证他是从一个非常简朴的一个家庭。 Dia tuh berasal dari keluarga yang sangat sederhana. 他爸爸是一个牧师，一个很小的一个教会的牧师，牧养这个教会。 Ayahnya adalah seorang pendeta di gereja yang kecil. 会友只有大概20几名而已。 Jemaatnya hanya 20-an. 但是他爸爸虽然是一个小教会的牧师， Meskipun ayahnya adalah pendeta di sebuah gereja yang kecil, 但是他每一天他一定会带着他的孩子们一起来读经，一起来祷告。 tapi setiap hari dia selalu mengajak anak-anaknya membaca Alkitab dan berdoa. 所以这个给他一个很深刻的这个印象。 Sehingga memberi kesan yang sangat mendalam bagi dia. 从小他把这个圣经，因为从家庭习惯，一定把它读，把它好好的把它念，好的研究这个圣经。后来长大成为他生活最重要的这个指导。 Karena dari kecil dia tuh selalu membaca Alkitab dan menghafalkannya, sehingga ketika dia besar Alkitab tuh menjadi petunjuk hidupnya. 弟兄姐妹们，我们再一次一个问题：我们成为基督徒已经好多年，我们是否把圣经真正的当作我们神的话活在我们心里？ Kita sudah lama menjadi orang Kristen, apakah Alkitab dihidupkan di dalam hati kita? 好，最后我把这句话分享给你们。 Saya akan men-sharingkan ini. 在我们生活当中，只有2个选择。 Di dalam kehidupan kita hanya ada 2 pilihan. 神的话使你远离罪，或者罪使你远离神的话。 Firman Allah menjauhkan engkau dari dosa, atau dosa menjauhkan engkau dari firman Allah. 我再重复一遍： Saya akan mengulanginya. 神的话使你远离罪，或者罪使你远离神的话。 Firman Allah menjauhkan engkau dari dosa, atau dosa menjauhkan engkau dari firman Allah. 你同意吗？ Setujukah 如果 saudara? 你天天你读神的话，神的话在你心里面，那么会帮你远离罪。 Kalau setiap hari membaca firman Tuhan ada di dalam hati kita, maka akan membantu kita menjauhkan kita dari dosa. 相反的，罪，如果你活在这个罪恶当中，罪使你远离神的话。 Kalau kita hidup dalam dosa, dosa akan menjauhkan saudara dari firman Allah. 所以我们只有这个2个选择。 Hanya ada 2 pilihan. 我们大家一起念可以吗？ Mari kita baca 先用中文。 bersama-sama. 好，1、2、3，神的话使你远离罪，或者罪使你远离神的话。印尼文可以 Dalam 做。 bahasa Indonesia kita baca bersama-sama. Firman Allah menjauhkan engkau dari dosa, atau dosa menjauhkan engkau dari firman Allah. 好，我们低头祷告。 Mari kita berdoa. 主啊，我们再次来到你的面前， Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. 谢谢你借着你的话语来提醒我们有关这个神的话的这个功能，它的作用。 Terima kasih Engkau mengingatkan kami tentang kuasa daripada firman Tuhan. 是的，主啊，我们虽然已经成为基督徒好多年，但是我们常常听神的话，好像一个人照着镜子，然后就把它忘掉了。 Meskipun kita sudah lama menjadi orang Kristen, tapi kita sering melihatnya seperti bercermin dan kemudian melupakannya. 今天我们恳求你的圣灵把你的话印证在我们心里， Mohon Roh Kudus memateraikan firman-Mu di dalam hati kita 把神的话在我们日常生活把它活出来。 dan menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 我们这样子恭敬祷告，奉主耶稣基督的圣名求， Demi Kristus Yesus kami panjatkan doa ini dengan hormat. 阿门。